Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran tata bahasa kata sendi nama. Apakah yang dimaksudkan dengan kata sendi nama? Kata pun ada sendi ke? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat video dan slide yang telah disediakan. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks pada muka surat 61 dan bersedia dengan buku nota untuk mencatat perkara yang penting. Kata sendi nama sangat penting dalam penulisan dan juga kemahiran tata bahasa di mana ianya diuji menerusi dua kertas satu dan juga kertas dua. Tanpa membuang masa lagi, mari sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif yang pertama, mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata sendi nama dalam petikan. Yang kedua, mengisi tempat kosong dengan kata sendi nama yang sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan kata sendi nama yang sesuai dalam ayat. Kita terus kepada pengenalan kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa dan ayat. Kata sendi nama juga terletak di depan kata nama, frasa nama atau kata ganti nama. Kita lihat penjelasan perkara berikut pada slide seterusnya. Seperti mana yang cikgu dah jelaskan bahawa kata sendi nama mempunyai tujuan tertentu dalam menyambung dan menerangkan sesuatu frasa ataupun kata nama. Jadi ianya akan membawa maksud tertentu, contohnya bersama-sama, tempat, tujuan, perbandingan, waktu dan masa serta arah. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama ialah bersama-sama yang membawa maksud bersama-sama iaitu dengan. Seterusnya ialah tempat. Tempat merujuk kepada kata sendi nama seperti di, dari, ke. Yang ketiga ialah tujuan iaitu menggunakan kata sendi untuk. Maksud perbandingan juga ada pada kata sendi nama iaitu contohnya daripada, terhadap, bagai, seperti, tentang. Kata sendi nama yang membawa maksud waktu ataupun masa seperti pada, dari, ke, hingga, daripada, sejak. Dan kata sendi nama yang terakhir menunjuk kepada arah iaitu kepada, dari, daripada dan ke. Setiap daripada kata sendi nama ini mempunyai fungsi dan juga konteks tertentu. Untuk memahaminya, kita lihat slide seterusnya. Mari kita lihat keterangan kata sendi nama satu demi satu. Yang pertama ialah di. Di menunjukkan tempat ataupun perbuatan seseorang. Contohnya, saya telah lahir di Pulau Pinang. Kita lihat ke. Ke menunjukkan kepada tempat, arah dan waktu. Misalnya, saya ingin ke sekolah. Ramli asyik termenung dari petang hingga ke malam menggunakan ke. Yang ketiga ialah kepada menunjukkan sasaran dan keadaan yang ditujukanlah. Ibu memberikan buah tangan kepada Abu yang sedang sakit di hospital, menunjukkan kepada Abu yang sakit. Yang keempat ialah daripada menunjukkan punca, sumber dan perbandingan. Contoh ayat, cadangan yang bernas itu datang daripada Ali. Seterusnya ialah pada menunjukkan perbuatan, tempat dan keterangan waktu. Selain itu, kata nama juga ialah untuk menunjukkan tujuan sesuatu perkara dan yang terakhir ialah bagi membawa maksud kegunaan atau tujuan yang sesuai. Kita sambung lagi. Keterangan kata sendi. Tentang menunjukkan rujukan, Ali dan Abu berbincang tentang pertandingan inovasi yang ingin disertai. Yang kedua ialah dengan menunjukkan perbuatan, benda yang digunakan dan persamaan. Yang ketiga terhadap, menunjukkan rujukan sesuatu. Yang keempat ialah oleh, menunjukkan pelaku dan sebab. Hal ini dilakukan oleh murid tahun 5 contohnya. Seterusnya ialah akan, rujukan selepas kata atau frasa adjektif. Yang keenam ialah hingga ataupun sampai.
yang membawa maksud had dan peringkat masa, dan yang terakhir seperti, bagai, umpama, bak menunjukkan perbandingan. Sekarang kita lihat kata seni nama dalam bentuk ayat yang lengkap. Penanda ataupun highlight yang berwarna kuning keputihan itu menunjukkan kata dan frasa nama. Contoh ayat untuk kata seni nama yang pertama ialah ke. Amir selalu datang awal ke tempat kerja. Jadi kata sendinya ialah ke, manakala kata frasa nama dia ialah tempat kerja. Kata seni nama ini menerangkan kepada kita bahawa Amir selalu datang awal ke mana? Ke tempat kerja. Jadi frasa nama dekat sini ialah menunjukkan tempat. Kita teruskan yang kedua, iaitu kata sendi daripada. Baju batik ini diperbuat daripada benang sutera. Kata seni namanya ialah daripada, manakala kata namanya ialah benang sutera. Seterusnya ialah dari. Ali lewat datang ke sekolah kerana hujan lebat dari pukul 5 pagi tadi. Dari menunjukkan tempat ataupun masa. Contoh ayat keempat menggunakan kata seni nama oleh. Inovasi tanaman itu telah dicipta oleh Aiman dan Abu. Kata seni nama ialah oleh dan kata namanya ialah Aiman dan Abu. Perlu diingatkan dalam semua ayat yang kita ada di hadapan kamu ni, bahawa kata seni nama akan datang di hadapan kata nama. Contoh ayat yang terakhir, duit yang disimpan di dalam laci biliknya telah hilang. Kata seni nama dalam menunjukkan tempat ataupun arah. Sekarang murid-murid bolehlah merujuk pada muka surat 61 pada buku teks tahun 4. Mari kita baca bersama-sama. Kita harus berwaspada. Hadif membaca rencana di hadapan kelas. Menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Usaha ini menunjukkan seseorang itu menyayangi dirinya sendiri. Tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius termasuklah pasar raya. Pengguna perlu mengelap pemegang troli dengan tisu basah sebelum menggunakannya. Hal ini dapat mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Oleh demikian, petikan berikut menyatakan kepada kita, sekiranya kalau kita pergi pasar raya ataupun tempat-tempat awam, maka kita perlu untuk menjaga keselamatan ataupun kebersihan diri dengan mengelap pemegang troli dengan tisu basah supaya bersih. Oleh demikian, tugasan kamu pada hari ini ialah menyenaraikan kata sendi nama seperti yang ada pada kotak yang di sebelah kanan kamu itu. Di, ke, oleh, daripada, dalam, pada, cari dalam petikan berikut. Kata sendi nama yang pertama yang dapat boleh diperolehi ialah oleh, iaitu pada petikan atas sekali. Menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Jadi oleh dekat situ. Yang kedua ialah di, tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius termasuklah pasar raya. Okey, di situ. Kita baca lagi yang bawah. Selain itu, ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi layan diri juga harus berwaspada. Hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Jadi bila kita pergi ke mana-mana dobi, kita bawa anak kecil, kita pastikan mereka berhati-hati dan tidak masuk ke dalam mesin ke, tidak melakukan benda-benda yang tak patut supaya mereka tak tercedera. Kita teruskan lagi. Wayar penyambung yang digunakan di rumah turut mengundang kemalangan. Kejadian lintar pintas berpunca daripada wayar penyambung yang berserabut. Jadi wayar pendawaian dekat rumah ni perlulah kemas, dan ini boleh ditujukan kepada pegawai teknikal ataupun juruteknik yang berkemahiran. Baik, yang ke bawah sekali. Pengguna kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggara kerusi tersebut kepada setiap bulan secara berkala. Hal ini menyebabkan pengguna kerusi urut mengalami renjatan elektrik. Jadi kena hati-hati untuk perkara tersebut lah. Kalau lihat macam usang, macam dah lama kerusi urut tersebut,
kita tinggalkan saja. Jadi kalau kamu teliti setiap daripada perenggan tersebut, kata ataupun kata seni nama yang terdapat dalam petikan tersebut ialah seperti berikut. Seperti mana yang Cik dah gariskan, itu adalah kata seni nama. Contoh yang pertama ialah ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi. Okey, ke itu menunjukkan kepada tempat. Seterusnya ialah hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Tak ada dalam kotak, cuma itu bagi juga merupakan kata seni nama. Dan juga kamu dapati ialah ke. Terdapat juga kata seni di, iaitu wayar yang digunakan di rumah turut mengundang kemalangan di rumah. Seterusnya ialah kejadian lintar pintas berpunca daripada. Daripada merupakan kata seni nama yang merujuk kepada sesuatu punca. Dan yang terakhir, pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggara kerusi tersebut pada setiap bulan. Pada menunjukkan keterangan waktu yang setiap bulan secara berkala. Menunjukkan keterangan waktu. Maka dengan berakhirnya tugasan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Sekiranya murid-murid ingin faham dengan lebih jelas berkenaan dengan kata seni nama, maka perlunya latihan yang banyak. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menonton dan semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Baik, bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Cikgu harap kamu boleh faham dan juga jelas akan penggunaan kata sendi nama dalam penggunaan tata bahasa maupun ayat. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila lakukan demikian untuk membantu SK Studio untuk terus kembangkan konten-konten yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.